Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, syukurilah Tuhan. Syukuri Tuhan kamu atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kamu. Dan jangan kamu kaitkan semua itu dengan orang lain. Tidakkah kamu pernah mendengar apa kata Allah di dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan tiada suatu nikmat yang kamu terima melainkan datangnya daripada Allah. Cari orang-orang yang miskin dan berikan mereka dari nikmat-nikmat itu. Dan berusahalah jangan sampai engkau tertipu dengan helah seorang munafik yang menadah tangan sedang dia sebenarnya adalah pendusta. Kerana dia buat-buat fakir padahal dia kaya. Dia cuba pura-pura fakir dengan keadaannya dan pakaiannya, tangisannya dan penghinaannya, kerana hendak merampas hak fakir miskin. Jika ada orang dari jenis ini datang menadah tangannya kepadamu, cuba periksa dahulu dan tanya hatimu. Barangkali dia itu bukan miskin, tetapi dia berpura-pura miskin. Rasakan apa yang dikata oleh lintasan hatimu dan jangan peduli apa yang dikatakan orang ramai. Orang mukmin boleh mengenal manusia bila melihatnya, padahal padanya ada beberapa tanda. Kerana hatinya sangat perasa, dia melihat dengan cahaya daripada Allah Ta'ala yang telah dilengkapkannya di dalam hatinya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila bercakap tentang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang merupakan sifat para Nabi alaihimussalatu wassalam dan juga sifat orang beriman yang sebenar, bukan tanda pengabdian ubudiyah yang sebenar dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran tentang nilai syukur di sisi orang beriman. Dan demikian juga bila kita membicarakan tentang hakikat syukur, yakni berterima kasih, mestilah daripada sumbernya yang sebenar. Itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala menjelaskan tentang hakikat nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang mendatangimu, maka semuanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh menyandarkan kepada manusia, bukan menyandarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikatan. Adapun secara adab dengan manusia, kita berterima kasih bila ada orang buat baik, ada orang beri sesuatu pada kita, ada orang yang meringankan kesusahan kita, menghilangkan keduka citaan kita. Kita berterima kasih kepada mereka kerana Allah menyuruh kita berterima kasih. Dan kita berterima kasih kepada manusia secara adab, kerana itu adab. Tetapi hakikatnya ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan manusia, Allah Ta'ala suruh kita pelihara adab. Adab kita bergaul, adab berbicara dan sebagainya. Tetapi dengan Allah SWT, Allah Ta'ala suruh kita melihat hakikat. Yang beri rezeki, Allah. Yang beri kesihatan, Allah. Yang menciptakan hidup dan mematikan, Allah. Maka ini perbicaraan tentang hakikat sebenar. Maka kita nak tanam hakikat dulu sebelum kita memahami yang lain. Seorang yang tidak tahu berterima kasih pada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia tak akan mampu berterima kasih dengan manusia dengan sebenarnya. Wa imma dia
dalam berterima kasih kepada manusia menjadi melampau. Wa imma dia jarang berterima kasih kepada manusia menjadi terlalu cuai. Wa imma dia berterima kasih kepada manusia menjadikan dirinya hina. Wa imma berterima kasih dengan manusia menjadikan dia sombong. Sedangkan berterima kasih kepada Allah menjadikan seorang itu akan mulia di sisi Allah dan akan tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan dia akan rasa ketenangan yang sebenar. Kalau kita bicarakan tentang terima kasih pada manusia semata-mata, maka dia adalah golongan yang kita sebut sebagai penjilatnya, golongan pengampunya, golongan yang menghina dirinya sendiri atas nama terima kasih pada manusia. Akhirnya dia terima kasih pada benda yang orang tu tak buat, sehingga pemimpin-pemimpin diktator dan jahat mengumpulkan orang ramai hanya untuk berterima kasih pada dia, sebagaimana Fir'aun melakukan pada rakyatnya. Terima kasih pada aku kerana Nil mengalir di bawah kaki aku, dan kamu kaya kerana kekuasaan aku. Akhirnya semua manusia menjadi hina dengan tuntutan terima kasih Fir'aun kepada rakyatnya. Tetapi tuntutan terima kasih atau syukur Allah pada hambanya untuk menjadikan hambanya mulia, untuk menjadikan hambanya ini tinggi darjat, untuk menjadikan hamba ini rasa tenang dan gembira. Tetapi bila seorang diajar berterima kasih pada manusia semata-mata, dia diajar untuk dia jadi hambanya dan dihina serta terikat dengannya, sentiasa disebut-sebut kebaikannya supaya dia terus merendah diri dan menghina dirinya. Tetapi Allah SWT, bila Allah ajar manusia terikat untuk bersyukur dengannya, untuk menjadikan manusia mulia, untuk menjadikan manusia lapang dada, untuk menjadikan manusia bertambah nikmatnya. Kalau orang yang paksa suruh kita terima kasih pada dia, ia akan berlaku pengurangan nikmat secara mendadak. Tapi Allah Ta'ala bila suruh kita bersyukur padanya, kerana Allah nak tambah nikmat. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, nikmat itu berhubung dengan syukur, dan syukur itu berhubung dengan tambahan. Artinya suatu nikmat yang kita nak, syukurlah pada Allah. Dan satu nikmat yang kita nak tambah, maka syukurlah pada Allah. Nak dapat nikmat, kena syukur. Dan nak dapat tambah, kena syukur. Tapi bila kita berurusan dengan manusia, bila kita bersyukur kepada dia, kerana manusia ini bukanlah watak orang yang boleh diterima kasih banyak kali, melainkan datang sombong dia, melainkan datang ujubnya, melainkan datang sifat-sifat yang tidak baik. Bukan dia rasa dia menguasai orang ni, maka dia mengurangkan nikmatnya. Sebab bila dia rasa dia menguasai orang ni, dia akan ugut untuk kurangkan nikmat, melainkan menghinakan diri padanya. Kita tidak menolak bahawa saya katakan tadi, syukur pada orang kerana perintah Allah, syukur pada orang kerana ta'adab ataupun adab. Itu hakikat syukur kita pada orang, terima kasih dan sebagainya. Sebab ini perintah Allah, kerana Allah ajar kita berterima kasih pada orang. Dan kerana itu adab yang kita kena jaga. Adab orang buat baik, kita terima kasih. Tetapi secara hakikat, sehingga dia boleh menyelewengkan akhlak kita, akidah kita daripada yang sebenarnya, hanya dengan umpan terima kasih, maka ini tidak akan berlaku. Yang dibuat oleh banyak negara komunis pada rakyat, negara autokrasi pada rakyatnya, negara penyembah sultannya, dibuat rakyat menyembahnya, berterima kasih padanya walau dia tak beri apa-apa. Maka dia tidak menguruskan melainkan untuk dirinya. Oleh sebab itu manusia perlu tahu bagaimana kita nak benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala. Faham syukur sebelum bagaimana kita nak bahagikan nikmat syukur. Ada seorang hamba Allah, dia baru balik haji. Bila dia balik haji, dia pun cerita Allah haji ni susah lah, kita macam ni. Dia cerita segala kesusahan sepanjang haji. Seorang ulama menegurnya, sekiranya kamu membilang nikmat, maka itu tanda kamu bersyukur. Kita kadang-kadang bila kita menempa suatu perkara dalam ujian kehidupan, kita banyak cerita benda susah kita. Kita jarang cerita benda nikmat yang kita dapat.
Orang pun cerita macam mana haji boleh berjaya semalam. Oh, saya dulu dengan air mata. Dia cerita musibah belaka. Maka mana nikmatnya? Nikmat, cuba cerita Allah saya. Sepanjang saya bisnes, Allah tolong saya. Allah mudahkan urusan saya. Allah kenalkan saya dengan orang baik-baik. Allah jadikan isteri saya pembantu saya. Suami saya pembantu saya. Allah disebut nikmat. Ta'adud ni'am. Orang yang membilang-bilang nikmat ini, maka Allah akan ikat nikmat itu dengan dia. Dan kemudian Allah tambah. Tapi yang berlaku dalam kehidupan kita, bila kita cerita hal sesuatu, kita pun cerita banyak benda susah. Tidak nafikan kalau kita cerita susah tadi untuk menceritakan cabaran, supaya menuntut kesabaran menghadapi cabaran. Tetapi mana nikmat untuk disyukuri sepanjang perjalanan? Kita besarkan anak kita sampai berjaya. Orang tanya, cik macam mana? Oh, dengan air mata, sakit tulang belakang, jaga malam, bla bla bla. Seperti tidak ada nikmat Allah dan dia membesarkan anaknya. So, alhamdulillah anak dengar kata mudah, saya pun Allah beri sihat sepanjang jaga anak-anak. Rezeki saya pun Allah bagi murah, senang saya biayai anak-anak. Alhamdulillah saya ada jiran-jiran baik, tolong saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia sentiasa ada as-sana, pujian pada Allah. Cuba kita lihat bila kita cerita tentang diri kita. Apakah kita banyak menceritakan masalah kita ataupun nikmat kita? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Allah kamu kena cerita dan sebut. Allah tak kata adapun dengan musibah kamu kena cerita ke orang. Kita dianjurkan cerita nikmat, bukan cerita musibah. Adapun musibah kita diajar diam dan bersabar. Adapun nikmat kita diajar untuk menyebut alhamdulillah dan menceritakannya. Cerita yang baik. Cerita kita kerana kita nak beritahu yang beri kita ni semua ini Allah. Kita ceritakan anak-anak, kenapa abah boleh jadi macam ni? Allah beri sekian-sekian nikmat. Kita cerita pada sahabat kita, kenapa kita berada pada kedudukan ini dengan nikmat yang Allah berikan. Kerana itu bila seorang memulakan dengan ungkapan alhamdulillah, ungkapan ini walaupun sekecil-kecil nikmat, melainkan Allah Ta'ala akan berikan dia nikmat yang lebih besar daripada apa yang dia dapat. Dalam hadis, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fayahmidahu 'alayha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah suka sangat-sangat seorang yang makan apa pun makanan walau sesuap, aklas suap, lalu dia bersyukur pada Allah. Dan Allah Ta'ala suka sangat seorang yang minum minuman walaupun satu hirupan, dia bersyukur kepada Allah. Supaya sekecil-kecil nikmat kita bersyukur, apatah lagi yang besarnya. Kecil je dapat, alhamdulillah hari ni kita katakan boleh bangun awal sikit lah pada biasa, alhamdulillah. Biasa bangun 5.30, hari ni bangun 5.29, seminit, alhamdulillah. Kecil nikmat tadi, tapi alhamdulillah. Biasa meniaga dapat RM100, hari ni dapat RM101, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sebab itu bila ditanya kepada seorang ulama tentang apa yang dia lebih suka, sabar ke syukur, kata Mutarrif bin Abdullah Asy-Syakhir, seorang tabi'in yang terkenal, dia kata li an u'afa fa ashkuru ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir. Kalau aku mendapat keafiatan lalu aku bersyukur, lebih aku suka daripada aku mendapat ujian lalu aku bersabar. Pada makam mana paling kita suka? Makam syukur ke makam sabar? Dua-dua makam ni makam mulia, dua kedudukan ini. Tetapi paling disukai ialah pada makam kita bersyukur kepada Allah SWT. Kerana dalam syukur itu ada sabar. Itu sabar dalam mentaati Allah. Kerana orang bila dah banyak nikmat, nak ke masjid pun payah. Bila orang tu dah banyak nikmat, sibuk sikit, nak menuntut ilmu pun payah. Tapi bila dia boleh buat atas nikmat tadi dan dia bersabar dalam ketaatan, dia menghimpunkan semuanya. Kerana orang bila dalam makam sabar agak suka untuk syukur.
Dia belum nampak jalan keluar. Agak sukar. Kena ujian ni. Memang sebut Alhamdulillah, tapi ia pada ruang yang amat sempit. Tapi seorang yang bila mana dan nikmat banyak, maka dia mampu bersabar mentaati Allah. Sebab taat Allah ini perlukan kesabaran. Taat pada Allah. Sebab bila ulama membahaskan tentang sabar, sabar ni terbagi pada 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Maka taat Allah ini antara dalam nilai sabar. Tuan-tuan nak datang subuh, kalau tak sabar, tak mampu datang. Pagi-pagi, campur sejuk pula, campur semalam tidur lewat. Nak menuntut ilmu, perlukan sabar. Nak duduk lama-lama, nak tunggu, nak dengar satu-satu bicara dalam cakapan ini, kena sabar. Nak baca Quran, nak habis satu line muka surat, kena sabar. Nak zikir, nak cukup 100, nak cukup 1000, kena sabar. Sebab itu dalam kesyukuran itu, di dalamnya ada makam sabar. Sebab itu bila ditanya kepada Sufyan bin Uyainah, mana lebih mulia? Tadi kita sebut perkataan Mutarif bin Abdul Syekhir, dia kata, aku lebih suka kalau aku dapat afiat dan aku bersyukur berbanding aku dapat ujian kalau aku bersabar. Orang tanya pada Sufyan bin Uyainah, dia kata Nabi Allah Sulaiman, Allah beri afiat, Allah beri kekayaan dan dia bersyukur. Dan Allah memujinya dengan firman-Nya, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, iaitu Nabi Allah Sulaiman, dia sentiasa beribadat kepada Kami. Awwab. Dan Allah cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam dengan segala kesabarannya, dan kemudian Allah kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba kami ialah Ayub, dia ialah hamba yang sentiasa taat. Dua-dua Allah puji. Sulaiman AS Allah puji dengan kekayaan yang Nabi Allah Sulaiman dapat, dengan segala limpahan kurnianya. Manakala Nabi Ayub dengan segala bentuk ujiannya, Nabi Allah Ayub sabar. Dua-dua ini Allah puji dengan puji yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba mereka ini atau dia ini seorang yang taat. Kata awab ini sentiasa kembali pada Allah. Apapun urusan dengan Allah, hukum hakamnya, redha izinnya, suruh larangnya daripada Allah, semuanya. Ini orang panggil awab. Kita katakan innahu kana rajulan awaban, atau kita sebut orang tu awab orangnya. Awab maknanya semua benda dipatuh perintah Allah. Dia cakap, dia tengok perintah Allah ke larangan, maka dia awab, sentiasa nak kembali pada Allah. Dua-dua ni Allah puji. Tetapi kata Sufyan bin Uyainah, aku lebih suka pada apa yang Allah beri pada Sulaiman AS. Sebab rupanya makam untuk syukur dalam nikmat itu lebih susah daripada sabar. Sebab sabar ni nak tak nak, sabar masih sabar juga. Tapi syukur ni macam tak sampai masa untuk syukur. Dia tunggu kufur sampai jatuh. Kalau orang kena musibah, katakan dia sedih, nangis walaupun bergolek sekalipun, last sekali kita nampak dia sabar. Mula dengar kejadian nampak macam tak sabar, lama nampak sabar, tenang, dia redai pemergian orang yang disayang. Tengok, mungkin selepas 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau mungkin juga selepas tahun dia cerita balik musibah menimpanya dengan ketawa. Sebab mana sabar tu dah ada. Dia dulu rumah dia terbakar, masa tu sedih. Lepas tahun dia cerita balik kisah tu dengan ketawa. Ya mungkin. Maknanya apapun keadaan kita, sabar akhirnya datang. Tapi syukur ni benda yang payah datang. Payah datang untuk bersyukur pada Allah. Akhirnya bila dia dapat lebih sikit dunia, maka akhirat ditinggalkannya. Bila dia sibuk sikit dengan urusan dunia, maka ditinggalkan kesibukan akhirat. Kesibukan akhirat bukan lagi kesibukan utamanya, kan dah sibuk dengan dunia. Ya, payah. Kita nak cari orang-orang yang benar-benar diberi nikmat yang pelbagai, lalu dia bersyukur pada Allah. Oleh sebab itu kita kena memahami hakikat syukur tadi dengan jelas.
Bila orang tanya kepada Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, atau orang panggil dia Abu Hazim, kita tok guru kita nak tanya, kita sentiasa dengar makna sabar ni, makna syukur ni. Bagaimana kami nak bersyukur dengan sebenar? Kita nak syukur dengan sebenar. Saya nak syukur mata saya, tangan saya, kaki saya, perut saya, mulut saya, seluruh anggota badan saya nak syukur. Kerana bila ulama menyebut syukur itu dengan lidah, sana'an wa i'tirafan, dengan tubuh badan, ta'atan wa qiyadan, dan dengan hati kita, tawadu'an wa istikanatan. Maksudnya bila kita sebut syukur dengan hati, mana kita merendah diri dan redha dengan apa yang kita dapat, maka itu syukur dengan hati, rendah diri, tawadhu'. Kalau dengan lidah pula, kita akan sebut alhamdulillah, ini dari Allah. Dia ada sana', alhamdulillah. Kemudian dia ada i'tiraf. I'tiraf yang kata hadza min fadli rabbi, ini semua dari Allah. Itu panggil i'tiraf. Dari siapa semua? Dari Allah. Maryam waktu mendapat nikmat luar biasa, Zakaria AS tanya, dari mana? Maryam kata dari Allah. Langsung dari Allah. Kalau kita sebut alhamdulillah, itu panggil sana', puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kalau kita kata ini dari Allah, itu dipanggil i'tiraf, i'tirafan. Dua ni kena gabung dalam percakapan kita bila sebut nikmat Allah. Alhamdulillah, ini semua dari Allah. Kalau setakat sebut alhamdulillah, belum sempurna tanpa pengiktirafan. Ni awak ni dapat anak, comel anak, alhamdulillah, ini dari Allah. Jangan alhamdulillah, tengoklah muka bapak ni. Dia lupa kurnia Allah. Dia berjaya dalam usahanya, alhamdulillah, tengok kakinya. Lepas tu kita alhamdulillah, ini dari Allah. Lepas tu nak cakap apa, cakap. Dia perlu ada sana', dia perlu ada iktiraf, supaya orang sedar daripada mana nikmat. Dan sebab alhamdulillah, ini kalau saya berusaha gigih, dah habis. Alhamdulillah, ini dari Allah. Kemudian cakap apa nak cakap? Cakaplah. Orang nak cakap saya berjaga malam, siang, okay, sila. Tapi sebutlah alhamdulillah, ini dari Allah. Sebab alhamdulillah orang melihat diri kita sedang memuji Allah. Bila kita sebut ini dari Allah, kita nak beritahu orang, ini dari Allah, kamu juga kena minta dengan Allah. Lepas tu saya sebut alhamdulillah, anak ini antara saya dengan Allah. Bila saya menyebut ini dari Allah, saya dengan dia kembali pada Allah. Saya nak ajak dia, saya, ini semua nikmat dari Allah. Baik kita dapat zuriat, baik kita dapat rezeki, dapat pangkat, baik kita dapat apa-apa lucky draw tua, ngaikan dapat ikan besar, alhamdulillah, ini semua dari Allah. Jangan alhamdulillah tengok je orangnya, alhamdulillah tengok kepakaran 20 tahun. Sebut dulu dari Allah. Bila sebut dulu dari Allah, perkataan lain dia kita katakan berada di bawah pengiktirafan tadi, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak cakap alhamdulillah saya guna mata kain bagus, sekian-sekian, sesudah kita kata ini dari Allah, supaya orang memahami. Sebab manusia ni perlu difahami nikmat ini dari Allah. Anak-anak kita kena faham nikmat ni dari Allah dulu, sebelum kita cerita kita bapak bijak ke gagah ke. Biar isteri kita tahu nikmat ini semua datang dari Allah dulu, sebelum kita cerita apa-apa kebaikan kita, atau nama kita syukur, atau nama kita nak sebut tentang cara-caranya. Tapi perlu ada sana' dan i'tiraf. Baik, secara tubuh badan ialah ta'at dan tunduk, ta'atan wa qiyadan. Baik, kembali pada kisah kita tadi, bila Abu Hazim atau Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, orang datang, Tok Guru beritahulah kita nak syukur sungguh macam mana. Dia kata, baik, pertama aku nak ajar kepada kamu bagaimana kamu nak syukur mata. Nak syukur mata ni, bila mana dengan dua mata kamu tengok benda baik, kamu kena cerita ke orang benda baik tu. Tetapi kalau dua mata kamu melihat benda tak baik, kamu tutup aib tadi, itu tanda kamu syukur mata. Tentang kita lihat daripada orang ni baik, benda baik-baik, ceritalah ke orang baik. Baik si mak tu aku tengok rajin derma duit yang tabung. Baik si mak tu aku tengok tadi dia tolong mak dia kat pasar. Baik si mak tu aku tengok piping tangan bini dia. Pementik nampak si mak, benda baik kita cerita.
Tapi kalau dia tengok benda tak baik, si mak marah anak dia, teruk mak tu marah anak dia, tak tutup, itu aib mungkin. Dan kita pun tak tahu sebab apa dia buat macam tu. Tengok si mak gaduh dengan bini dia kat pasar, jalan 100 meter depan dari bini dia, teruk si mak ni gaduh dengan bini. Tak, kita dah tengok, tak payah beritahu kan. Tak payah nak menjadi bapa gosip atau nak jadi papa gosip, tak perlu. Kita tengok rumah tangga orang ni macam goyang-goyang, tak payah kita ceritakan aiban tadi. Mudah-mudahan disettle dengan baik. Tapi kalau tengok benda baik, cerita. Oh baik, nampak romantik, bagus tu, dua orang tu makan bersuap. Tapi tengok kadang-kadang muka ketak dulu, pergi kedai makan muka ketak dulu, gitu. Siap cuit kawan, tengok. Itu aib, maka kita tutup. Itu tanda kita syukur. Sebab orang lain akan buat benda yang sama pada kita. Kalau dia melihat kebaikan kita, dia cerita. Kalau dia melihat kekurangan kita, maka dia tutup. Kan saya katakan, bila seorang berada keaiban, dia ada peluang untuk baiki. Dia ada peluang untuk baiki. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu tidak sebagaimana yang kita fikirkan. Bukan satu benda yang kita fikirkan, bukan betul. Sebab tu kita jangan, mata ini jangan cuba menjadi, kita katakan, jalan umpatan lidah kita. Dia tengok benda tak elok, mulut pun nak umpat ni. Jangan. Jadi kalau kamu nak syukur mata, kata Abu Hazim, tengok benda baik, cerita. A'lan tahu. Bila kamu tengok benda tak baik, dafan tahu. Au satar tahu. Tutup. Buat tak nampak je. Nampak ni suami isteri gaduh, buat tak nampak. Sebab kita kalau buat nampak kan, kita cerita ke orang pula. Jangan. Tengok ni ayah dengan anak macam gaduh, buat tak nampak je. Itu aib dia, kita lindungi. Mudah-mudahan dia sentiasa baik. Yang kedua, kata Salamah, bagaimana kamu nak bersyukur dengan dua telinga kamu? Kalau kamu dengar benda baik, ambil benda tu betul-betul, faham benda tu betul-betul, catat. Itu tanda syukur telinga. Atau hari ni kita dengar kuliah, okeylah daripada siapa, ada benda baik, catat, faham sungguh-sungguh, ingat. Itu tanda kita bersyukur dengan dua telinga yang Allah beri pada kita. Ini belum Ustaz cakap dah tidur, macam mana nak faham? Maksud tak bagi syukur pada telinga tu. Kita nak syukur telinga kita, dengar benda baik, catat, tulis, faham. Maka itu tanda telinga bersyukur. Dipanggil sebagai uzunan wa'iyah, telinga yang menyimpan benda baik. Tapi kalau kita dengar benda tak baik, dafan tahu, maka jangan kita menyimpannya. Kalau kita dengar benda-benda tak baik, jangan simpan benda tu kat otak kita. Kadang kita kadang-kadang dalam persahabatan ni kita adalah gurau. Kadang-kadang dia adalah cakap benda tak baik, maka jangan simpan benda tu. Antara adab orang Islam pada saudaranya, dia tak mengambil serius apa yang menjadi gurauan. Benda gurau dah tak ada. Jangan gunakan gurauan tadi untuk merendahkan akhlak dia atau sebagainya. Dia gurau kadang adalah dia lidahnya laju sikit pada otak dia. Dia sebutlah perkataan sekian-sekian, kita, teruk juga dia tu gurau ni, bahasa sekian. Kita mula sebolkan, punya telinga kita telinga yang khianat. Saya katakan, bila kita gaul orang, ada benda baik dia cakap, ada benda tak baik dia cakap. Tak baik tu waimah dia sengaja ke, dia gurau ke, waimah dia tak sengaja. Maka apa yang dia cakap benda tak elok, kita jangan gunakan benda tu untuk simpan sebagai satu cara untuk kita jadi renggang hubungan dengan mana-mana orang. Sebab dia sebut tu dalam keadaan dia gurau je, bukan betul. Jangan ambil hati sangat. Sebab antara muru'ah dipanggil, antara seorang punya kepribadian yang kuat, dia tidak mengambil serius gurauan orang. Gurau je, jangan ambil sangat. Ni gurau pun 4 tahun tak bertegur. Yelah, memang salah dia bergurau, tapi kalau kita nak tunjuk akhlak lebih baik, yang gurau tu jangan ambil sangat. Demikian juga kalau dalam keadaan dia terlalu emosi, jangan ambil kira sangat. Demikian juga dalam keadaan dia tak sedar mungkin. Jadi apa yang kita dengar benda tak baik, jangan ambil kira. Terutamanya kita tahu orang ni bukanlah jenis macam tu, tapi ada hari-hari dia, mungkin dia niat nak gurau tadi, atau dia excited sangat, tersebutlah perkataan tertentu. Baik, kita pun, saya dah rekod ni, senang cerita ke orang. Tak, tu telinga tak bersyukur. Telinga bersyukur, dengan benda baik simpan,
Dengar benda tak baik, tanam benda tu. Benda tak baik. Allahumma illa melainkan kalau apa yang dicakapkan mau fitnah pada agama dan dia betul-betul melakukannya, maka kita nak beritahu untuk mengingatkan orang lain. Tapi kalau saya katakan benda tu sabkul lisan, silap cakap dia, lidahnya laju pada otak dia, kan dalam keadaan tertentu dirinya, maka jangan ambil kira sangat. Pak Imam di isteri kita, di suami kita, adik-beradik kita, ada benda yang tak elok kadang-kadang dicakap. Dan satu kataan tu bukan dia sengaja dan dia bukan berniat keadaan demikian, maka lupakan. Itu tanda bersyukur dengan telinga. Kemudian bersyukur dengan dua tangan, kata Abu Hazim ataupun namanya Salamah bin Dinar. Jangan ambil benda bukan hak kamu. Tangan ni jangan ambil benda yang bukan hak kita, dan jangan menghalang benda yang menjadi hak Allah Ta'ala. Tangan ni jangan ambil hak orang. Walaupun kadang-kadang macam boleh ambil, kerana ada macam hak kita sikit, tapi tak ambil lebih baik. Contoh gini lah, Ustaz, dia tak bayar hutang saya. Saya mau tengok basikal tu luar rumah, saya boleh tak ambil basikal dia tu? Sebab dia hutang saya 200 tak bayar. Saya kira basikal dia 150 boleh ni, saya pun ambil basikal dia. Kerana ada hak saya di situ. Sebaiknya jangan. Kerana fitnah tu ada. Fitnah ni kalau direport kat boleh dikata kita mencuri, kena kita. Ya, secara hukum benar. Kerana ulama bincang, boleh tak seorang mengambil harta orang lain tanpa redha dan izinnya dalam nilai hutang yang dipinjamnya bila dia engkar untuk membayarnya. Engkar memang tak nak bayar. Kalau jenis bayar lain lah, kena sabar. Tapi dia memang tak nak bayar. Kita cakap macam mana pun tak nak. Macam mana cara nak suruh dia bayar. Maka kita mengambil sebagai hartanya, sebagai satu ta'widhan, ganti rugi kita. Kita tengok dia parking basikal kat luar ni, duit tak ada, boleh beli basikal mahal ni, kita pun ambil basikal. Ya, boleh secara hukum kan ada hak kita, tapi fitnah pada agama ada. Yang saya kata kalau dia report polis, contohlah orang sewa rumah kita, dia pun tak bayar sewa gini-gini. Kita ada hak tak untuk masuk rumah tadi, keluarkan barang dia, atau ambil barang dia untuk menjelaskan sewa. Ya, ada hak secara umumnya, tapi fitnahnya besar. Sebab kalau ikut undang-undang pun kita dah sewakan orang, kita tak boleh masuk rumah tu. Walaupun tu rumah kita, kita dianggap menceroboh, boleh dakwa mencuri. Banyak dia punya aspek-aspek undang-undang yang lain. Dan fitnah. Orang lain tak tahu cerita, orang teruk tu rumah tu, bagi sewa masuk rumah orang. Fitnah. Maka kita tak buat. Menjaga fitnah. Tapi saya katakan boleh kalau seorang yang berhutang ke kita, dia engkar untuk bayar. Sesudah kita minta, kalau dia nak bayar, okey, walaupun sen tak kisah, dia nak bayar. Ini engkar nak bayar, bukan engkar hutang. Macam mana cara kita dah tak ada jalan lain, kita pun ambil. Tapi kalau tak ambil, jauh lebih baik bersabar. Bersabar dengan kedegilan orang tak nak berhutang ni, besar pahala dia. Dia kalau dia orang susah tak apa, kita pun pegang pada kaedah yang Allah ajar, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia susah, beri tempoh dia lagi. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu boleh sedekah lagi baik. Ini kita cerita orang memang susah. Bila kita panjangkan tempoh, dapat pahala. Kita sedekah lagi besar pahala. Tapi kalau orang, saya kata bukan susah, tapi jenis perangai dia, perangai engkar bayar. Orang macam ni kita perlu tuntut hak dia. Kalau tak bayar juga, kita boleh umum dekat surau masjid. Ni nak umum sikit, hari jemaah bernama pelik kereta sekian, hutang saya tak bayar, tangkaran dia bayar. Dia kita dah bahas bab ni tentang boleh tak umum orang yang tak bayar hutang kita secara alal malak pada sebarang umum. Boleh kalau dia degil sangat. Jangan baru hutang semalam dah sebar dah. Ni yang degil berkarak dah hutang ni. Kita pun tengok surau rajin, kuliah pun duduk depan sekali walaupun tidur, tapi rajin kuliah. Kita pun umum, Ustaz nak umumkan pengumuman sikit Ustaz. Ni nama ni Haji ni, nama sekian Haji Bakri bin Kedekut ni, dia hutang saya tak bayar. Biar dia pun terus terkejut tidur dia. Oh Allah, hutang tak bayar. Dia tu minta maaf, saya bukan tak nak bayar, lupa nak bayar, ambil bayar. Berganda dia bayar pula. Selesai masalah kita. Itu kalau orang ada perangai macam tu, tuan-tuan boleh gunakan kaedah itu. Tapi saya kata kaedah itu bila orang memang degil sangat lah. Jadi berkarak ni, jadi dia nak bayar. Cuma ada perangai keluk-kelek dia tu lah. Nak bayar. Kejap minta bayar sekali, minta bayar sekali.
Tanya telefon tak angkat sebab apa? SIM tukar. Okay. Tapi nak bayar. Pergi rumah dia, ulur sekali. Ini tak payah nak umum-umum. Kita cerita yang jenis kerapdal ni, yang degil sungguh. Kita pula jadi mudarat sebab hutang dia tu. Banyak sangat hutang tu, mudarat kita. Dan kita pun tengok dia ni hidup mewah. Tengok tukar kereta. Lepas tu beli rumah lagi. Lepas tu kita tengok dia pergi pula ni melancong sana, melancong sini. Rasa ni, hati rasa macam mana nak buat ni. Buat macam tu. Kalau kita boleh guna kaedah yang paling adna gini. Kita tahu ni takut bini ni, kita cakap dengan bini dia. Dia nampak garang something. Nampak macam tiga line. Tapi dengan bini memang takut. Cakap dengan bini dia. Cakap dengan isteri dia. Aku cakap dengan isteri kau. Oh, jangan cakap, aku bayar sekarang. Okey, senang, selesai masalah. Atau cakap dengan mak dia. Mungkin ada orang gangster ni dengan mak dia takut. Atau cakap dengan ni, tunang dia. Cakap dengan tunang dia. Biar tunang dia fikir di mana kali nak teruskan ke nak putus. Kau tak bayar, aku cakap dengan tunang kau. Kau tak bayar hutang kau. Atau cakap siapa yang disegang, bos dia. Cakap dengan bos kau. Biar bos kau potong gaji kau. Kalau kita masih boleh guna cara kaedah ini, gunakan. Ini cara paling adna dipanggil. Paling rendah. Untuk jaga maruah dia juga. Cara orang paling. Tapi kalau yang ni pun tak makan, dia pun bini, dia pun tak takut bini. Dia ni tak hormat mak ayah dia, adik beradik, bos dia pun tak. Maka tinggal lagi orang awam umum. Orang awam umum. Manusia sehebat mana pun, akhirnya dia takut juga pada orang. Malu pada orang. Maka ini kaedah dia. Pun begitu. Macam saya sebut tadi, kalau pada harta orang tu ada hak kita, kita boleh ambil. Tapi kita jangan ambil. Lebih baik. Kerana kita nak bersyukur pada Allah. Jadi tangan ni, jangan ambil bukan hak kita. Kalaupun hak kita tapi ada fitnah pada agama, pun jangan ambil juga. Dan jangan menghalang benda yang patut kita berikan. Tetap ada orang susah, patut berilah. Itu tanda syukur. Jangan gempar tangan, tidak mau beri, tidak mau memberi. Kalau ada yang berhak, kita beri. Tak kira yang berhak secara nafkahnya, anak bini kita, mak ayah kita, atau berhak secara sedekahnya, atau berhak secara hadiahnya, atau berhak secara kebaik nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka jangan, tangan ini jangan pernah menghalang. Berilah walau sikit. Cuma kadang-kadang ada perangai orang ni, dia bagi sikit tak nak dia. Marah-marah pula bagi sikit. Orang ni kita cerita kaedah lain. Kaedah kita memberi. Sikit banyak, itu berkaitan keinginan kita, kemauan kita, kemampuan kita. Ada pun orang yang menerima. Antara akhlak buruk orang yang menerima, dia tak nak terima melainkan dengan jumlah yang dia nak. Itu akhlak buruk dia. Berarti dia bukan orang susah. Orang kalau dia nak macam dia nak, berarti orang tu dia ada pilihan banyak yang lain. Tapi kalau orang tak ada pilihan, dia macam orang lapar. Kita kalau tak ada pilihan, kita bagi roti boleh makan. Tapi bagi roti tak nak, saya nak pizza. Lain macam orang ni. Di situ dia sendiri tidak bersyukur pada Allah. Maka berhak dia tak dapat terus. Orang ni berhak tak dapat terus. Kita kalau bertemu dengan orang yang kita beri dia cepat redha, maka tambah pemberian. Tipe kita kalau jumpa orang yang beri pun dia tak redha, maka jangan beri pada dia. Jangan berurusan dengan dia. Kenapa? Dia ternyata berada pada makam kufur pada Allah. Ini kita kata, saya nak bagi awak sekarang, saya nak banyak ni juga. Tidak, saya tak nak. Itu kalau dia berkait dengan hak dia, tak apa. Ini dia cuma meminta wang daripada kita, minta lebihan nikmat daripada kita. Tapi kaedahnya macam tu. Kita tak bermuamalah dengan orang macam ni. Mereka kita bimbang mudarat, seperti dia malukan kita depan khalayak ramai. Itu mudarat. Sebab itu kadang-kadang kita beri untuk menjaga maruah. Dan itu dituntut dalam Islam. Jaga maruah ni. Sebab orang awam dia tak tahu apa. Dia tengok orang minta, nampak orang tu macam susah. Orang tak nampak akhlak buruk dia meminta. Maka kalau benda tu menyebabkan maruah kita boleh terjejas depan khalayak ramai, maka beri untuk tutup maruah. Jaga maruah. Tapi kalau orang berkenal ni, tak payah bagi. Maka ini berurusan. Kemudian kata Salam bin Dinar lagi, syukur dengan perut pula. Syukur dengan perut
Bawahnya makanan, atasnya ilmu. Bagaimana kamu nak syukur perut? Bawah dalam perut ni atau bawah perut ni makanan, atasnya ilmu. Maknanya jangan masuk makanan dalam perut kita melainkan dengan ilmu. Kita tahu ni halal, kita tahu ni boleh, kita tahu ni siapa yang sediakan. Biar ada ilmu. Maka itu syukur perut. Ni pakat masuk je. Tak ada ilmu langsung. Kita pergi kedai makan, bila ada ilmu siapa owner dia. Ada ustaz nampak sedap je. Tengok sup kepala lembu, kita pergi masuk. Tak, tengoklah owner. Sekarang senang tengok dalam internet ni. Siapa pemilik syarikat ni, siapa orangnya, siapa. Tanya kawan-kawan, kenal kedai tu, baru buka. Oh kenal, bagus orang tu, baik, Islam dia. Okay. Ni langsung tak ada ilmu. Dia ke sedap je. Sedap ni bukan ilmu, panggil syahwat. Sedap, itu syahwat. Tak, jangan dengar orang cakap sedap. Dengar dulu orang cakap tentang halalnya. Biar syahwat berada di bawah hukumnya halal. Jangan pertama kita nak dengar sedap tak sedap. Oh sedap kena cuba. Tapi kedai kafe tak apalah, tapi sedap. Lihat bagaimana orang ni tak bersyukur dengan perut dia. Kita tahu bila perut kita masuk benda haram, fannaru aula bihi, maka neraka tempat dia. Dia ni tak tahu beza najis dengan tak najis. Halal sembilan tak dijah, cuma tak ada babi, tak ada arak. Kita pun halal dah. Nopok nolak. Kemudian tak ada arak, kita halal masuk. Maka kita dah tak bersyukur dengan hak perut kita. Tentang perut yang sakit sebab silap makan, lebih baik daripada perut yang akan dimamah oleh api neraka. Dia makan yang haram. Kita salah makan benda basi, sakit perut, tu jauh lebih baik. Kita dapat pahala sahabat berbanding kita makan yang haram, walau tak sakit perut, dia bakar dalam api neraka. Sebab kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dengan benda haram, maka neraka tempat dia. Bila Nabi SAW menyebut orang yang dihijab doa, wa ghudhiya bil haram, dia beri makan dengan benda haram. Sebab tu kita ambil cakna kedai mana, siapa orang, kenal, okey, Islam, Muslim, yang pergi pun orang baik-baik, okey, selesai. Jadi standard pertama halal tu kena ada. Standard halal. Ya, kalau orang Islam, standard itu dah ada pada dia. Kalau orang kafir, saya nak pergi ke kedai orang kafir, baik cari standard halal. Oh, dah macam terdesak sangat nak makan ni. Standard halal tu biar dia ada. Dan pastikan betul dia mendapat halal yang benar. Jangan jadi beli-beli pula. Jangan jadi tampal je, just tampal. Kadang-kadang pihak penguasa ni dia bukan boleh cek semua. Bagian penguasa tak boleh cek semua. Tapi kita dah kena prihatin. Itu kadang-kadang JAKIM dia ada portal, dia nak cek betul ke produk ni membohong halal daripada JAKIM. Dia ada cek, boleh cek. Hari ni kita boleh cek supaya kita tak ditipu benda-benda seumpama ini. Kemudian ditanya pada Salam bin Dinar lagi, bagaimana saya nak bersyukur dengan kemaluan saya? Kata Salam bin Dinar, sebagaimana Allah firmankan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Iaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka melainkan hanya untuk isteri mereka dan wanita yang dimilikinya, yang disebut sebagai jariah, perhambaan yang dibenarkan dalam Islam. Kemudian ditanya lagi, bagaimana syukur dengan kaki saya? Baik, syukur dengan kaki bila mana kamu berjalan kat kubur, kamu tanam seseorang dan kamu nampak redha Allah pada jenazah ini, maka tanyakan mana tempat dia pergi untuk kamu pergi. Orang bila dia mati, Allah tunjuk tanda Allah redha dia. Baik, dulu masa hidup dia pergi mana tu? Kaki orang yang hidup, yang mati tadi, masa dia hidup pergi mana? Dia pergi tempat-tempat baik. Kamu pergi tempat tu. Dan kalau kamu dapati orang yang mati ada tanda-tanda kemurkaan Allah padanya, maka perhati tempat mana dia pergi, maka jangan pergi. Kaki kita tadi, kita kalau tengok orang alim, orang soleh, melainkan kaki dia memang pergi tempat-tempat ni. Sebab tu jadi alim soleh. Kalau kita pun nak tanya dia pergi mana, kita pun nak pergi. Kita nak ikut langkah kaki dia, sebab pasti langkah kakinya menuju ke jalan Allah sehingga dia sampai peringkat ini. Begitu syukur pada kaki. Kemudian kata
Salman bin Dinar, orang kalau cuma bersyukur dengan lidah tapi tak bersyukur dengan anggota badannya, sama seperti orang yang punya pakaian yang dipegang dengan tangannya tapi tidak dipakai pada badannya. Ada baju tapi tak pakai. Itulah satu gambaran orang yang tak bersyukur pada Allah dengan sebenar. Dia cuma syukur mulut tapi taat tidak. Dia macam ada baju yang indah, yang baik, tapi dia tak pakai. Dia pegang kat tangan sambil jalan telanjang. Mana mungkin nampak orang ni baik? Baju dia baju mahal, ribu, dia pegang kat tangan, jalan sambil telanjang. Lalu orang kata apa dia? Gila kamu ni. Gila orang bersyukur dengan mulut tapi tak beribadat pada Allah, tak tunduk. Alhamdulillah, syukur pada Allah, tudung tak nak pakai. Alhamdulillah, syukur pada Allah, semayang pun tak. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Yang perbuatan yang Allah suruh, itu bukan ustaz suruh, itu Allah suruh. Allah yang suruh kamu sebut Alhamdulillah. Allah yang sama suruh kamu tunaikan perintah ini, tapi tak nak buat. Dia Alhamdulillah banyak, Alhamdulillah saya banyak. Dia macam orang yang ada pakaian tapi tak nak pakai. Ini kita nampak gilanya orang macam ni. Kalau kita jumpa tengah jalan, walau dia kata baju dia baju mahal, berjenama, tapi dia pegang kat tangan, lalu berjalan sambil telanjang. Umpama saya katakan tadi, mulut memang sebut Alhamdulillah, tapi semayang tidak, aurat tak tutup, itu tak buat, ini tak buat, ambil rezeki haram itu, tapi mulutnya cantik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau ni ada pakaian tu dah ada, comel dah pakaian. Kalau awak sarungkannya, cukupnya mengindahkan dia awak. Kenapa ulama ketika mana menyebut penting kita tahu hakikat syukur kita? Semua pertama-tama perlu ikat dulu nikmat semua dari Allah. Sebelum kita cakap nak terima kasih ke orang, biar kesungguhan kita bersyukur pada Allah itu ada dulu. Baru datang selepas itu terima kasih pada orang. Jangan duk terima kasih orang sungguh dengan Allah tak bersungguh. Siapa sebenarnya beri nikmat? Dia umpama kalau seorang dia wakilkan, awak boleh tak beri duit ni ke Mang ni? Ni tokai besar, wakil pekerja dia beri ke Mang duit ni RM1,000. Mang pun duk terima kasih ke orang tukang tolong sampaikan. Dia rupa yang memberinya itu sungguh-sungguh. Yang betul beri dia ucap lebih kurang je, maka Mang ni ataupun orang ni takkan lipat antara untuk Mang dapat rezeki, takkan dia. Kata kita kalau terlalu over berterima kasih pada yang menjadi perantaraan dalam menyampaikan rezeki, sehingga kita tak bersungguh pada Allah, akhirnya dia stop situ je, habis. Dan orang ini pun lagi pada kita, takut kita minta lagi, dia jadi ketakutan. Sebab tu ada orang, saya katakan dia dah takut tolong orang tu. Kenapa takut? Dulu awak bersungguh tolong dia. Sekarang kalau kau pun tak angkat, sebab apa ni nak minta duit ni, dia takut. Kenapa? Kita kata tengok daripada sudut muk kita, ada orang kita tolong dan kita terus nak tolong dan nak tolong dan nak tolong sampai lagi mana kita ada usia. Ada orang kita macam dah trauma nak tolong dia, walau dia bukan wajah, dia beradik, dia kadang-kadang orang yang kita kenal, tapi untuk tolong kita dah rasa malas. Kenapa? Berkait dengan dia juga, dengan kita juga, ialah kerana dia tak bersungguh bersyukur pada Allah. Maka Allah jadikan perantaraan yang selama ini yang dianggap perantaraan sumber ditutup. Tentang air yang keluar daripada mata air, itu pun Allah yang keluarkan, dan Allah boleh tutup mata air itu. Apa pun rezeki yang Allah sebut dalam Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, rezeki pun apa pun tu dari Allah. Sebab itu biarlah kita tunjuk kesungguhan berterima kasih pada Allah sebelum pada hamba-Nya. Ni dengan hamba sungguh-sungguh terima kasih. Kalau awak tak tolong saya, matilah saya. Tapi dengan Allah sembahyang tidak, doa tidak. Itu bergantung pada orang ni. Orang ni anggap dia akan beban dia, orang ni tak akan tolong dia. Akhirnya orang yang dipuji tu dimaki balik. Padahal dia pernah puji, kalau tak ada awak matilah saya. Hari ni kita maki balik, ataupun orang ni maki balik orang yang pernah tolong dia. Sebab di sini tidak. Sebab Allah Ta'ala janji, kalau kita syukur pada Allah, Allah tambah. Bukan kalau kita syukur dengan orang, Allah tambah. Syukur dengan Allah dulu, Allah tambah. La in syakar, kita baca surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Maka kesyukuran kita pada Allah biar nampak jelas. Ini syukur kita dengan manusia nampak jelas, dengan Allah tak nampak. Macam saya katakan cerita
Orang kalau pergi mana-mana, duk cerita banyak masalah. Nikmat mana? Tak cerita. Seolah-olah Allah nak beri dia susah je. Padahal banyak mana Allah bagi dia senang. Yang susah tu sikit. Allah bagi dia gagah, sihat menghadapi masalah tu. Dia duk cerita Allah saya ni nak bangun susah. Orang ni khianat saya ni. Seolah dia hero seorang dalam cerita tu. Dia benar-benar hero. Dia lupa nak cerita Allah yang menjadikan tubuh badan dia sihat, akalnya boleh berfikir panjang, menjadikan masanya diberkati, menjadikan rezekinya datang. Tak, dia duk bilang musibah. Dia kata Allah dalam Quran tak pernah pun suruh kita bilang musibah. Allah cuma ajar kita sabar dengan musibah. Tapi Allah suruh kita bilang nikmat. Walaupun tidak terbilang, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Allah, kamu tak boleh kira. Maknanya kiralah. Dia kira sampai nak beritahu banyak sampai kita tak boleh kira. Sebab itu ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dia Allah Ta'ala anhu, seorang tabi'in hebat. Dia jumpa dengan tok guru dia, sama-sama ulama hebat. Tok gurunya nama Ja'far bin Muhammad bin Husain bin Ali, atau dikenali sebagai Ja'far As-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini guru besar juga pada Imam Abu Hanifah. Maka Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, zuhud, sezaman dengan Fudail bin Iyad. Dia kata, tok guru hari ni saya tak akan tinggalkan tok guru sampai tok guru beri saya nasihat. Saya tak akan pergi sehingga tok guru beri saya nasihat. Tidak, saya tak ke mana-mana, saya duduk kat depan tok guru ni. Lalu kata tok guru dia, baiklah, saya nasihat. Saya akan nasihat kamu. Tapi lepas nasihat ni, cabut balik lah. Dia kata, saya tak akan bangun dari tempat saya sampai tok guru beri saya nasihat. Bersungguh dia, tak nasihat. Dia kata, ini kata Ja'far radhiyallahu ta'ala, ya Sufyan, Sufyan dengar dia, idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin, kalau Allah bagi kamu nikmat, fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha, dan kamu nak nikmat ni berterusan dengan kamu sampai mati. Kalau Allah beri kamu nikmat dan nak suruh nikmat ini kekal. Kalau Allah beri kedai kita laku, nak suruh senantiasa laku, buat ni. Kalau Allah beri kita anak-anak berjaya, nak suruh terus berjaya, buat ni. Kalau Allah beri kita rezeki banyak, nak suruh kekal benda tu. Allah beri kita pangkat asyik naik, biar kekal naik je, terus naik pangkat kita. Maka kata Ja'far, fa ahbabta baqa'aha wa dawamaha, kamu nak dia kekal, kamu nak dia selama-lamanya dengan kamu, fa akthir minal hamdi wasyukri 'alaiha, fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabihi la in syakartum la azidannakum. Maka perbanyakkan menyebut alhamdulillah dan syukur atas nikmat tadi, nescaya Allah Ta'ala akan kekalkannya. Jadi kamu dapat nikmat, banyakkan sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau kita ni berniaga, alhamdulillah kedai kita ni bagus, masa buka kedai sebut selalu zikir alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir paling baik. Ni tengah cedak kuah ni, tengah goreng mi ke, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Semua yang kita siapkan sebut alhamdulillah. Biar zikir kita alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab alhamdulillah kedai kita laku. Orang panggil laku keras. Kena pula cuti-cuti misalnya. Maka apa yang kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Daripada buka kedai lagi sebut alhamdulillah, susu meja alhamdulillah, alhamdulillah. Jadikan itu zikir kita. Dan syukur pada Allah. Iktiraf. Ini semua dari Allah. Ini dari Allah. Ya Allah, Engkau kurniakan aku benda ni. Jangan kata ini sebab saya ni keturunan chef, master chef. Nak sebut sebab saya ni pula. Tak ada saya-sayanya. Kita semua air mani yang hina. Sebelum terbentuk jadi manusia, tak ada nilai kita. Dipanjangkan umur, diberi peluang. Siapa? Allah. Kita tak ada apa-apa. Jangan pernah tengok kita ni ada apa-apa, walaupun pun keturunan kita gagau-gagau sikit, keturunan hantu Ustaz. Jangan duk lihat keturunan. Tak ada. Orang beriman sebenarnya tak pernah lihat keturunannya. Orang lain nak lihat itu hadis, kita tak. Kita tak kerana kita dapat ni sebab keturunan kita. Tak ada. Ini kerana kurniaan Allah. Saya sebut manusia, bila Allah nak angkat dia, Allah tak kira pun keturunan dia siapa. Allah mengangkat seorang tinggi walaupun dia daripada keturunan hamba abdi. Ini bila bin Rabah.
Antara sahabat yang boleh panjat Kaabah, azan atas Kaabah. Yang Nabi tak pernah izinkan sesiapa pun panjat Kaabah azan tu, melainkan Bilal bin Rabah. Sehingga orang musyrik Mekah tengok, ini gagak hitam mana pula naik atas Kaabah kita. Banyak gagak hitam. Dia hitamnya dia, tapi Allah muliakan dia. Dengan keizinan Rasulullah pada pembukaan kota Mekah, naik atas Kaabah. Laungkan azan. Yang Nabi tidak izinkan sesiapa pun melakukan azan di hadapan Rasulullah, melainkan Bilal bin Rabah. Dan seorang lagi Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal yang dominan. Kerana Abdullah ibnu Maktum cuma dia azan subuh. Yang Bilal ni semua azan. Subuh pun dia azan, sebab subuh dia azan 2 kali. Kerana azan pertama datang daripada Bilal, azan kedua datang daripada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebab di zaman Rasulullah SAW bukan sunnah, memang subuh ni azan 2 kali. Itu azan pertama dia panggil, tapi tak adalah as-salatu khairum minan naum. Tidak ada tarjih, ataupun disebut taswib. Ungkapan as-salatu khairum minan naum atau disebut dalam mazhab kita sebagai taswib. Taswib maknanya menunjukkan kelebihan pahala. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Maka oleh kerana Abdullah ibn Maktum, dia dapat mencium bau subuh, maka Rasulullah beri kemuliaan ini untuk dia azan subuh ataupun azan sebelum subuh. Kita ada azan sebelum subuh, kita ada azan subuh. Ini subuh ni azan 2 kali lah. Itu kalau kita ke Mekah, Madinah baru jumpa. Kalau dekat Malaysia tak ada. Azan sekali pun tak dengar, yang kata 2 kali. Itu cerita tentang sahabat bila Allah nak angkat. Walau hitam, angkat tinggi. Dan banyak kisah-kisah orang yang keturunannya entah dari mana, tapi kerana Allah nak angkat dia, maka dia mulia. Supaya kita sedar tentang nilai tadi. Maka sebut ini daripada kurniaan Allah. Kemudian nasihat beliau yang kedua, dia kata, wa iza istabta'tar rizqa, kalau nampak rezeki macam lambat datang, lambat masuk, fa'akthir min istighfar, banyakkan istighfar. Kerana Allah sebut dalam Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mohonlah ampun pada Tuhan kamu, Tuhan itu pengampun, dia akan mencurahkan kepada kamu hujan dari langit dan memperbanyakkan harta dan anak pinak kamu dan menjadikan kamu ladang-ladang, bagi kamu ladang-ladang dan sungai yang mengalir. Dan surah Nuh, ya Allah menyebut yumdid faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata kepada kaumku, banyakkan istighfar pada Allah. Istighfarlah kaum pada Allah, nescaya Allah akan turunkan hujan. Kerana waktu itu kaum Nabi Nuh ditimpa kemarau dahsyat. Teruk kemarau. Lalu kata Nabi Nuh, istighfar pada Allah, Allah akan turunkan hujan. Dan di asbab turunkan hujan, Allah akan perbanyakkan anak pinak kamu dan juga harta benda kamu, ladang-ladang kamu dan sungai-sungai kamu. Ya Sufyan, kata Ja'far lagi, hei Sufyan, nasihatku yang ketiga, kalau kamu takut orang berkuasa atas kamu, tak kiralah sultan atau siapa pun, kamu takut penguasaan dia atas kamu, maka perbanyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Sebut la haula wala quwwata illa billah, kerana ia adalah kunci kepada setiap kesusahan dan ia adalah khazanah daripada syurga. Lalu kata Sufyan, salas, fa'yu salas, takkanlah 3 je nasihat, 3 je, tak ada banyak lagi. Tu je dia untuk dengar nasihat. Takkanlah 3, ayus salas, Tok Guru takkan 3, Tok Guru. Dia panjang lagi. Kalau jenis orang semangat, Tok Guru takkan nak bina setengah, paling kurang 9,5 Tok Guru cuti ni. Panjang lagi. Bukan sinilah orang lain. Maka dia kata 3 je, fa'ayus salas, tak boleh tambah lagi, tak boleh tambah banyak lagi. Kata Ja'far, akilha, wallahi, faham je benda ni, faham elok-elok, demi Allah, wahai Abu Abdillah, ia cukup memberi manfaat kepada kamu dengan 3 ni je. Alhamdulillah, astaghfirullah, la hawla wala quwwata illa billah. Cukup 3 ni. Kerana itu adalah kehidupan kamu. Kehidupan kita pada nikmat yang kita nak kekal dan bertambah, pada rezeki yang datang kepada kita pada waktu yang kita nak dia datang, dan perlindungan sentiasa daripada semua orang yang dia anggap dia berkuasa atas kita.
Sebab orang bila nak bully kita, dia rasa dia gagah atas kita. Yang tu kita nak beritahu dia ada yang gagah pada kamu Allah. Maka perbanyakkan sebut la haula wala quwata illa billah. Kan tu umat Islam campaklah kat mana dia kuat. Campak dalam hutang yang ada free tu, dia jadi kuat. Ada rezeki dia datang. Bila ada, ni kita sebut hakikat hubungan dengan Allah. Orang bila ada hakikat hubungan dengan Allah, sampai dia tahu semua nikmat ini datang dari Allah, dan dia berkata dengan lidahnya yang fasih dengan penuh keyakinan, hadza min fadli rabbi, ini semua kurniaan Allah. Sebagaimana Allah cerita kisah Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman dan Nabi-Nabi lain alaihi wassalatu wassalam. Setiap kali mereka mendapat nikmat, mereka kata hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kurniaan Tuhanku untuk uji aku syukur atau tidak. Sebab tu bila kita dapat apa, jangan nampak kita bertuah. Saya bertuah ni Ustaz. Jangan nampak awak bertuah. Biar kita nampak syukurnya pada Allah. Tuan-tuan, semua orang bertuah sebenarnya bila dia mendekatkan diri dengan Allah. Dan semua orang tak bertuah bila menjauhkan diri dari Allah. Walaupun dia kata saya bertuah, saya tak, awak tak bertuah. Bila awak jauh dari Allah, awak tak ada tuahnya. Tuah kita bila dekat dengan Allah. Bila kita jauh dengan Allah, walau kita dapat sekian, itu bukan tuah. Itu mungkin istidraj. Istidraj, nikmat menunggu kita wasak, menunggu kita musnah. Tapi kita melihat tuah kita kerana kita ada hubungan dengan Allah. Kalau kita putuskan hubungan ini dengan Allah, tiada tuahnya kita. Walaupun kita namanya hang tuah, tiada tuah. Tuahnya kerana kita dengan Allah. Tuahnya kita kerana sentiasa lidah kita, perbuatan kita berhubung terus dengan Allah. Baik, ini hakikat pertama kita kena faham dulu. Syukur itu kepada Allah. Kemudian bagaimana nikmat yang kita dapat kita nak berikan kepada manusia, yang akan kita huraikan nanti insya-Allah taala. Wallahu mustawab. Assalamualaikum.